Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kehidupan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti segala apa yang disuruh dan meninggalkan segala larangan yang disuruh. Jadi kita haruslah mengikuti apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat ganjaran syurga di akhirat nanti. Saya Muhammad Daniel Haziq bin Muhammad Yahya dari DSI 3B akan memberitahu tentang seorang tokoh ulama iaitu bernama Syekh Abdullah Al-Khudari. Okey, kita pergi kepada pengenalan biodata beliau, iaitu namanya sebenarnya ialah Al-Syekh Al-Sayyid Abu Al-Fadl Abdullah bin Al-Alamah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Al-Wali Al-Kabir Sayyidi Muhammad Al-Siddiq Ibnu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Khumari Al-Tanji bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Ali bin Al-Husain bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa'id bin Mas'ud bin Al-Fudail bin Ali bin Umar bin Al-Arabi Alal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Maulana Idris Al-Kamil bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Mutanna bin Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anha dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia keturunan dari Rasulullah. Beliau Syekh Abdullah Al-Khumari ini dilahirkan pada 1900 Masihi dan ia merupakan yang paling tua daripada saudaranya yang lain. Kita pergi kepada pendidikan Syekh Abdullah Al-Khumari. Syekh Abdullah Al-Khumari telah memulai pendidikannya, iaitu pembelajarannya dari usianya 5 tahun. Ayahandanya telah menghantarnya ke sekolah pondok bagi tujuan untuk menghafal dan mendalami ilmu Al-Quran. Di samping itu juga ia turut menghafal beberapa matan ilmu yang lain seperti Muqaddimah Al-Ajrumiyah dan lain lagi. Selain itu dia juga telah mempelajari seperti ilmu yang lain, iaitu Nahwu, Saraf, Fiqh, Maliki dan juga Tauhid dan Hadis. Ayah Syekh Abdul Al-Khumari terlalu mengambil berat tentangnya dan menyuruhnya dalam bersungguh-sungguh menuntut ilmu supaya ia berjaya pada masa akan datang. Dengan perintah daripada ayahandanya, Syekh Abdul Al-Khumari telah merantau ke Fes untuk menuntut ilmu di Universiti Al-Qurawiyyi. Di sana Syekh Abdul Al-Khumari belajar Syah Al-Alfiyah dari karangan Al-Makudi daripada Al-Syekh Al-Sharif Al-Habib Al-Muhaji. Beliau juga telah mempelajari kitab tersebut beserta hasyiahnya sekali daripada kalangan Syekh, iaitu Syekh Muhammad bin Al-Hash bin Al-Mahshi. Beliau juga mempelajari bahagian awan Syah Al-Kakhshi. Selain itu juga mempelajari Syah Al-Bukhari oleh Imam Al-Qastalani daripada Al-Syekh Muhammad Al-Hash di Masjid Maulaya Idris. Antara yang lainnya juga guru yang berkaitan kitab terbabit adalah Al-Syekh Husain Al-Iraqi Al-Allama Abdul Hayy Al-Qattani. Ia juga mempelajari kitab Al-Jawami Syah Al-Muhalla daripada beberapa orang gurunya seperti Al-Syekh Husain Al-Iraqi Abdullah Al-Fudaili dan juga Syekh Al-Abbas Banani. Pada penghujung bulan Syaban, Syekh Abdullah Al-Khumari telah merantau ke Mesir bagi tujuan menyambung pelajarannya di
University Al-Azhar. Di sana ia telah mempelajari pelbagai ilmu daripada ramai gurunya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Zantani, Al-Tarblusi, Al-Allamah Muhammad Hasanain Makhluf, Al-Adwi Al-Maliki dan ramai lagi. Demikiannya adalah dari sebahagian kecil daripada bab dan kitab ilmu yang telah dipelajarinya yang dapat dimuatkan dengan ringkas. Seperti yang kita tahu, setelah Syekh Abdul Al-Qumari menamatkan pengajiannya, beliau mula menumpukan sepenuh perhatian dengan mengkaji bidang hadis secara riwayat dan dirayah. Selain itu, Syekh Abdul Al-Qumari hanya selalu berada di dalam rumah dengan tujuan mengkaji hadis dengan lebih mendalam dan lebih teliti. Syekh Abdul Al-Qumari juga tidak keluar dari rumahnya melainkan untuk menunaikan solat 5 waktu serta tidak tidur pada waktu malam kecuali selepas menunaikan solat sunat duha. Perkara ini berterusan dalam keadaan sebegini sehingga 2 tahun lamanya. Dalam tempoh itu, Syekh Abdul Al-Qumari ini telah menghafal hadis serta ia mengkaji dan mentahrijnya. Apabila selesai tamat tempoh ini, Syekh Abdul Al-Qumari merantau pula ke Damsyik bersama dengan bapanya dan terus pulang ke Morocco. Beliau menetap di sana selama lebih kurang 4 tahun di Morocco. Dalam tempoh tersebut juga, Syekh Abdul Al-Qumari meneruskan kesungguhannya dalam mengkaji ilmu hadis di samping menghafal, mentahrij, menulis dan mengajar. Pada masa yang sama juga, beliau mula mengajar kitab Najlul Autor dan Al-Syamail Al-Muhammadiyah, iaitu kedua-duanya merupakan kitab hadis. Setelah itu juga, Syekh Abdul Al-Qumari kembali merantau ke Mesir bersama 2 orang adiknya, iaitu Sayyid Abdullah dan Sayyid Muhammad Zamzami. Di Mesir, Syekh Abdul Al-Qumari ini menjadi tempat rujukan bagi para ulama walaupun Syekh Abdul Al-Qumari masih lagi dalam usianya yang muda. Di samping itu juga, Syekh Abdul Al-Qumari ini menulis dan beliau diminta untuk membacakan kitab Fathul Bari dan Muqaddimah Ibnu Salah. Syekh Abdul Al-Qumari juga turut mengadakan majlis imla yang bertempat di Masjid Imam Hussein dan Masjid Al-Qulyah pada tahun 1354. Bersamaan 1936, beliau telah pulang ke Morocco disebabkan kewafatan ayahandanya. Selepas kewafatan ayahandanya, lalu Syekh Abdul Al-Qumari mengambil alih tempatnya bagi meneruskan sebagai pengganti madrasah Siddiqiyah. Maka Syekh Abdul Al-Qumari ini telah mula mengajar kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis dan juga mengadakan majlis-majlis imla. Syekh Abdul Al-Qumari selalu menyuruh orang ramai supaya kembali berpegang pada sunnah nabawiyah, dan Syekh Abdul Al-Qumari juga menentang dengan keras sebarang peniruan dan penyeruan serta ikutan terhadap golongan orang kafir. Lebih-lebih lagi, Morocco dan memulanya dimasuki pengaruh Eropah yang membawa unsur-unsur yang tidak baik, iaitu unsur-unsur yang negatif. Okey, sekarang kita pergi kepada kisah pengorbanan Syekh Abdul Al-Qumari. Okey, pada zamannya juga, para ulama daripada Morocco tidak terlalu mengambil perhatian dalam bidang ilmu tajwid ini. Oleh itu, ayahandanya iaitu Imam Muhammad As-Siddiq menyuruh anaknya Syekh Abdul Al-Qumari ini belajar ke Mesir untuk belajar ilmu tajwid kepada gurunya
Selain itu, Mesir ini merupakan negara yang telah berjaya dalam melahirkan banyak ahli guru yang hebat. Akhirnya pada tahun 1349 Hijrah, Syekh Abdullah Al-Humari telah pergi merantau ke Mesir dengan menaiki kapal Jepun yang telah bertolak dari Inggeris ke Alexandria, Mesir. Beliau telah pergi bersama saudaranya yang tertua iaitu Zamzami dan Haji Ahmad Abdul Ash-Sharqi. Sebelum ia berangkat ke pelabuhan, Syekh Abdul Al-Humari berjumpa dengan ayahandanya. Ayahandanya beliau membacakan wirid tarikat Syadziliyah terlebih dahulu kepadanya dan berpesan agar sentiasa istiqomah selama dalam perjalanan dan kehidupan beliau di Mesir. Dalam kapalnya pula tidak mempunyai orang Muslim selain daripada pengikut rombongannya. Di hari itu, seperti biasa, Syekh Abdul Al-Humari dan Zamzami melakukan aktiviti belajar atau mengajar ilmu nahu selesai solat waktu asar. Setelah mereka selesai solat maghrib dan isyak, Syekh Abdul Al-Humari dan rombongannya berehat secukupnya. Pada pukul 12 malam, ada gelombang ombak dari laut datang dengan sangat besar. Ketua kapal memberitahu bahawa dia tidak pernah melihat ombak sebesar itu sejak 35 tahun yang lalu. Kerana ombak tersebut begitu besar, seluruh bahagian kapal pun dibanjiri oleh air laut. Seluruh wadah yang ada di dalam kapal tersebut terbolak-balik dan sebahagian lain pecah. Seluruh penumpang di situ tidak mampu mengawal diri mereka masing-masing akibat deruan ombak yang mengenai kapal tersebut. Syekh Abdul Al-Humari dan rombongan yang lain semakin ketakutan. Ketua kapal tersebut memberitahu bahawa kapal yang berada di depan kapal yang beliau tumpangi telah mengirim signal permintaan bantuan ke Alexandria. Namun sebelum bantuan itu tiba, kapal tersebut telah tenggelam. Apabila mendengar perkara tersebut dari ketua kapal itu, Syekh Abdul Al-Humari dan rombongannya sangat pasti bahawa kapal yang mereka tumpangi itu tinggal menunggu masa untuk tenggelam. Setiap kali ombak datang, mereka mengira bahawa mereka akan tenggelam pada masa itu. Tetapi perkara terjadi tersebut berlangsung selama 7 jam saja. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun melimpahkan keselamatan kepada mereka semua. Sedikit demi sedikit ombak pun berlalu reda. Mereka sampai ke pelabuhan Alexandria pada waktu Zuhur. Begitulah cabaran Syekh Abdul Al-Humari dan rombongannya dalam menghadapi sebarang ujian walau apa yang berlaku. Jadi, mengenai dari kisah tersebut, kita haruslah belajar bersabar dalam dugaan apa sahaja yang datang dan juga sentiasa bersedia dalam menempuhi segala cabaran yang berlaku terhadap diri kita, supaya kita dapat tahu apa erti kesabaran dalam diri. Sekian dari saya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Irfazul Hamsyari bin Ammar Umari dari kelas DSI 3B. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumbangan tokoh hadis Abdullah Al-Humari. Sesungguhnya sumbangan beliau dalam Islam sungguh besar dan banyak jika hendak dibandingkan dengan diri kita sendiri yang tak mampu lakukan seperti beliau. Beliau Abdullah Al-Humari ini sama seperti kita, insan biasa dan hanya hamba Allah. Yang membezakan hanyalah ketakwaan beliau dalam Islam, dalam mencari ilmu pengetahuan supaya umat Islam pada masa hadapan tidak hanyut semata-mata dengan duniawi. Pengorbanan beliau dalam mencari ilmu di serata dunia tidak perlu kita sangkakan lagi betapa besarnya ilmu beliau ini, dan juga pengorbanan beliau dalam untuk menguatkan lagi pegangan akidah umat Islam ini. Beliau terdapat banyak sumbangan dalam ilmu hadis ini, antaranya seperti tauhid, hadis,
usul fiqh, tasawuf, nahwu sorof, balaghah, arud, kafiyah dan menjadi rujukan lama serta mengambil tahu juga para ilmuwan Islam di timur dan juga barat. Beliau banyak menurunkan ilmu-ilmu berkaitan umat Islam dalam pelajari dan fahami tentang kehebatan Islam ini. Sumbangan beliau dalam ilmu usul fiqh ini sangat besar. Antaranya beliau menerangkan fiqh ini dari sudut pandangan bahasa adalah pengetahuan tentang sesuatu perkara, kefahaman tentangnya dan kebijaksanaan padanya. Tentang dari sudut istilah juga ada maksud sendiri. Antaranya adalah fiqh adalah merujuk kepada ilmu berkenaan hukum hakam amali yang diambil daripada sumber-sumber pengambilannya, dan kata jamaknya adalah fuqaha. Beliau cukup fasih dalam mendalami segala usul fiqh untuk menghujah tentang tajuk fiqh ini. Okey, baik. Di antara saya telah senaraikan antara kitab-kitab Syekh Abdul Wahab Al-Ghumari ini. Beliau terdapat 5 kitab, maafkan saya, beliau terdapat 5 kitab yang dikarangnya sendiri Syekh Abdul Wahab Al-Ghumari ini. Yang pertama adalah Usul Al-Din, di antaranya iaitu Iqtan As-Sunnah Fiqh Tahkim Mana Al-Bid'ah, Irsyad Al-Jahil Al-Qabi ila Wujud Itakad Anna Adam Nabiyun, dan juga Al-Taqi Al-Bahir Fi Mana Al-Iman Billah wa Al-Yaum Al-Akhir. Yang kedua dari Al-Ulum Al-Quran, di antaranya ialah Al-Ihsan Fi Ta'aqub Al-Itan Bid Al-Tafasai, dan Tauhid Al-Bayan li Usul Sawab Al-Quran. Yang ketiga Ulum Al-Hadis, di antaranya ialah Al-Hadis Al-Mutaka'at Fi Fadail Sayyidina Rasulullah Al-Arba'un Al-Hadisan Al-Sadiqiyah, dan juga Al-Arba'un Al-Ghumariyah Fi Syukri Al-Ni'am. Yang keempat Al-Fiqh wa Al-Usul, di antaranya ialah Al-Adilah Al-Rajihat Al-Fardiyah Qira'at Al-Fatihah Nawir Al-Basirah Bi Bayan Alamaat Al-Kabirah, dan juga Al-Hawi Fi Al-Fatawa. Dan yang kelima Al-Tasawuf, di antaranya ialah Silsilah Al-Tariqah Al-Syazilah Al-Sadiqiyah, dan juga Al-Marif Al-Zukiyah. Okay, baik, itu saja kitab yang beliau telah dibuat oleh dikarang beliau sendiri. Okay, beliau juga terdapat 57 guru-guru beliau yang telah beliau pelajari, dan saya akan terangkan 10 nama yang terkenal guru beliau. Yang pertama ialah Syekh Said Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Yang kedua Al-Hafiz Syekh Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Yang ketiga Syekh Muhammad bin Al-Hajj Al-Salami. Yang keempat Syekh Al-Qadi Al-Abbas bin Abi Bakar. Yang kelima Syekh Said Ahmad bin Al-Jailani Al-Amhari. Yang keenam Syekh Fatullah Al-Bani Ar-Rubiti. Yang ketujuh Syekh Radis As-Sanani Asi Syahir bin Hamsi. Yang ke-8 Syekh Abu Syita bin Al-Hasan As-Sunhaji. Yang ke-9 Syekh Muhammad As-Sunhaji. Yang ke-10 pula Syekh Said Ahmad bin Taib Al-Qadiri. Beliau juga terdapat anak-anak murid beliau sendiri. Saya akan terangkan antaranya. Yang pertama sekali adalah Al-Muhaddis Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Yang kedua Al-Halamah Ibrahim bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Yang ketiga Al-Alamah Al-Hasan bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Yang keempat Al-Musnid Al-Asri Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Yang kelima Al-Muhaddis Syekh Abdul Fattah Abu Gudah Al-Halabi. Yang keenam Syekh Abdul Fattah Husairawa. Yang ketujuh Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Yang ke-8 Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maki Al-Maliki. Yang ke-9 Al-Musnid Said Ibrahim bin Muhammad Al-Asa. Yang ke-10 pula Syekh Muhammad bin Muhammad Nur Saif Al-Mahiri Al-Maliki. Itulah anak-anak murid beliau yang telah saya terangkan tadi dan telah saya sebutkan nama. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Matrawi dari kelas DIS IT Gebi. Saya akan menyambung pembentangan
rakan saya dengan tajuk hasil karangan Syekh Said Abdullah Al-Ghumari. Mengikut kajian yang saya dapati, beliau mempunyai sebanyak 35 karangan. Yang pertama, contohnya yang pertama, Al-Ibtihaj bi Takhriji Al-Harithi Al-Mihaj li Al-Baidawi. Yang kedua, Takhriji Al-Harith Luma bin Abi Ishaq Al-Syairazi. Yang ketiga, Akidah Ahli Islam fi Nuzul Isa alaihi salam. Keempat, Radul Mukhan Al-Matin Al-Kitab Al-Qawl Al-Mubin. Yang kelima, Al-Ittihad Al-Zakiyah bi Jawazi At-Tawasul bi Sayyidi Al-Anbiya. Keenam, Al-Arba'una Al-Haritha Al-Ghumariyah fi Syukri An-Namiyah. Beliau juga ada karangan Al-Arba'una Al-Haritha Al-Siddiqiyah fi Masail. Kesembilan, Samiru Asyailin. Ke-10, Husnu Al-Bahayin fi Lailatu Nisfu min Asy-Sya'ban. Yang ke-11, Fadail Al-Quran. Ke-12, Tasirul Mabani Lima Watu Al-Jurumiyah min Al-Ma'ani. Ke-13, Fadail Ramadan wa Zakat wal Fitri Al-Fitri. Ke-14, Kishahash Al-Anbiya. Ke-15, Quratul Ain. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau, karangan yang beliau telah hasilkan. Contohnya macam Az-Zujajah fi Salati Al-Hajat. Beliau juga ada Al-Burhan ala Tahrimi Al-Khamri fi Al-Quran. Dan pelbagai lagi karangan-karangan yang telah beliau hasilkan sepanjang hidup beliau, iaitu sebanyak 35 buah karangan. Yang saya sebut tadi adalah beberapa. Manaqib Wali Al-Imam Sayyidi Abdullah Al-Ghumari. Al-Alama Al-Kabir Al-Mankuli Abdullah bin Syidi Al-Ghumari telah menjadi tokoh kebanggaan bagi nilai kemanusiaan, kebanggaan bagi umat Islam, para pencinta dan para pelajarnya yang berada di sebelah barat maupun di timur. Syekh Said Abdullah Al-Ghumari, beliau merupakan seorang guru yang aktif dalam mengajar dan berkarya tulis. Beliau telah mencapai makam usul dan tajalli. Syekh Said Abdullah Al-Ghumari, selama hidup beliau tidak pernah berhenti menulis kitab karangan dan karya-karyanya. Beliau tulis dengan gaya bahasa yang lugas, syarat makna dan diperkuat dengan hujah yang kukuh. Karangan-karangan beliau seolah menentang siapa saja yang membacanya. Dalam kitab karangan beliau tidak ditemukan satu pun kalimat yang sia-sia dan tidak terdapat satu pun pengaruh gagasan pemikiran yang berasal dari luar ajaran Islam. Said Abdullah Al-Ghumari melengkapkan karangannya dengan berbagai mukaddimat, tarajim dan biografi. Bahkan Said Abdullah Al-Ghumari menjadi kebanggaan para pembaca di timur dan barat kerana gaya penulisan beliau yang mampu menghantarkan pada tujuan pembaca dan ungkapan yang sesingkat mungkin. Kehebatan dan kematangan pemahamannya telah dalam ilmu nahu, surab, mantik dan balaghah dan usul fiqh telah menjadikan semua redaksi yang beliau goreskan tanpa ada sedikit pun cacat, janggal maupun sia-sia, sehingga kebanyakan dari karangannya berupa seperti kitab matan yang hanya para pembesar ulama dari kalangan muhakkikin yang dapat menuliskannya. Selain itu, Syekh Abdullah Al-Ghumari tidak pernah mengajar di universiti ataupun di mana sekolah-sekolah formal lain. Beliau adalah anak zawiyah pencinta ilmu sejati. Beliau tidak pernah menerima sedikit pun gaji bulanan, mingguan, bahkan tahunan sebagai imbalan dari ilmu yang diberikannya. Disebabkan keikhlasan dalam mengajarnya, beliau telah melahirkan ramai murid-murid yang telah menjadi ulama. Ramai murid telah menjadi ilmuwan seperti Syekh Muhammad Hamid, Syekh Muhammad Ali Al-Murad, Syekh Abdul Fattah Abdul Ghada, Syekh Abdul Wahab Abdul Latif Ad-Durati dan pelbagai lagi murid-murid yang telah menjadi ulama. Seterusnya, beliau Syekh Said Abdullah Al-Ghumari tidak menempuh cara yang sama. Dilihat daripada karangan beliau, ia banyak sekali mengambil pendapat daripada gurunya, iaitu guru beliau Al-Muhaqqiq Sayyidi Abdullah bin Muhammad Siddiq
terutama dalam tahqiqat dan tahlikat atas kitab Tadri' al-Rawi. Akhir sekali, Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari adalah seorang wali yang mempunyai banyak muhibbin, iaitu para pencinta yang telah memiliki maqamat, iaitu kehormatan di dunia tasawuf, seperti Sayyidi Syekh Dr. Abdullah Mu'main bin Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq sebagai pewaris Zawiyah Siddiqiyah, Al-Had Sadiq bin Kiran beserta keluarganya, keluarga Syekh Al-Jubri, keturunan Hasaniyin dari Qas Qabir, Istana Besar Kerajaan dan pelbagai lagi. Dan seterusnya, kepulangan Sayyidi Abdullah Al-Ghumari ke Maghribi. Sayyid Abdullah Al-Ghumari telah pulang ke tanah airnya setelah menghabiskan 40 tahun di Mesir. Di Maghribi pula, beliau telah menjalani rutin kehidupannya seperti biasa sebagai ulama dan syekh ilmu dengan membacakan kitab-kitab hadis serta ilmu-ilmu Islam yang lain. Beliau juga banyak menjawab persoalan-persoalan agama serta ia menunaikan solat fardu 5 waktu bersama jemaah. Kehidupan beliau di sana amat sederhana dan zuhud, dan ia juga menolak segala tawaran yang berbentuk sesuatu benda, tetapi ia memilih tinggal di tenggat atas Zawiyah Siddiqiyah bersama dengan kitab-kitabnya. Kewafatan Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Sayyid Abdullah Al-Ghumari telah wafat pada hari Khamis 19 Sya'ban 1413 Hijrah bersamaan 11 Februari 1993, iaitu pada usia beliau 85 tahun ketika itu. Jenazah beliau disemandikan bersebelahan pusara ayah dan ibunya yang terletak di Madrasah Siddiqiyah. Semoga Allah SWT mengampuni dosanya dan ditempatkannya di syurga bersama para syuhada. Amin. Begitulah pemergian dan kehilangan ilmu yang mencurah-curah banyaknya dan faedah-faedah yang terlalu tinggi nilainya. Dengan pemergian ahli para ulama, terutama dengan kehilangan permata yang tidak ternilai ini, Syekh Sayyid Abdullah Al-Ghumari, kita juga boleh mencontohi nilai dan akhlak dan juga menuntut ilmu seperti beliau. Hakikatnya, sebanyak mana pun pengkaji dan pengarang menulis tentang biografinya yang mulia, serasa semungkin banyak perkara dan episod yang penting yang tertinggal di sana. Sesungguhnya ketahuilah kertas ini hanyalah sekelumit dari pengalaman saki-baki salafus. Oleh ini yang harus dijadikan perangsang dan motivasi dalam melalui dinai seharian kita, hanya pencinta sahaja yang mengetahui kadar kedudukannya di sini. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.